Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah bersedia? Malam ni sebab seronok sangat kita belajar yang sebenarnya Tuhan dah bagi. Zaman-zaman kita tak ada guru-guru saintis dahulu, tak ada pakar-pakar, tak ada ni lah expert-expert kan. Zaman kampung-kampung dulu, kalau orang tu bijaksana, dia akan suruh tengok buah ataupun daun ataupun bahan-bahan makanan tu yang original tu ada tak dia bersamaan dengan katakan organ-organ kita. Dan malam ni saya ambil satu daripada yang terlalu macam kebetulan. Beberapa buah-buahan ataupun sayuran ni kalau termasuk ubi keledek kan, semua tu macam pankreas. Kalau halia tu dia orang tunjuk design tu macam perut kita. Kalau carrot tu macam kalau dipotong tu betul-betul macam mata kita. Buah avocado kan. Siapa lagi tahu? Cuba tulis lagi. Mungkin saya miss 2-3. Kalau you tengok buah fig, buah tin tu kan, macam testis punya, dalam tu ada spermatozoa punya banyak-banyak halus-halus tu kan. Seronok lah kalau kita tengok grapefruits kan, macam ladies punya ni breast dan sebagainya. Lepas tu masalah ada satu malam ni yang saya nak tunjuk ialah yang lebih penting. Malam ni cuba you tengok yang bersamaan dengan otak pula. Dia punya design dia, kalau you tengok, nampak tak ni? Ini saya rapatkan. Boleh nampak? Ni sebelah depan, ni sebelah belakang. Dan jari saya dah tak rasa ni 3 ni. So pegang pun pakai jari yang keempat je, nampak tu? Jari saya yang 1, 2, 3 ni dah mula kebas sangat-sangat. So tak apa. Saya minta maaf you tu cuba tengok. Alright, ni. Ni depan, ni belakang. Maksudnya di dalam dia. Jadi kalau otak tu, kalau you tengok betul-betul otak kita ni, okay, dia ada left and right hemisphere. Faham tak? Kiri dan kanan hemisphere ni, okay. Separasfere ni. Lepas tu kalau kat bawah you tengok macam ada gland. Kat mana tu? Ni. Nampak tak? Dia macam timbul-timbul, cantik betul. Jadi Tuhan dah buat tu, dah bagi petanda pada kita. Betul-betul kenapa dia convoluted ataupun kenapa dia krekot-krekot ni kat dalam ni. Betul-betul design dia pun dia ikut macam otak. Otak kan ada dia punya bengkang-bengkok dia tu kan. Kenapa? Salah satu sebabnya Tuhan suruh kita belajar yang tengkorak tu bersamaan dengan kan biji dia ni kan, dia ada dia punya semacam tempurung dia tu. Buah ni pun ada dia punya keras ni, kena ketuk. Nak proses dia bukan main susah ni. Okay. So dalam tengkorak tu saiz dia kecil sebenarnya. Otak kita pun sebenarnya dia punya kalau tak di bengkang-bengkokkan, dia tak begitu besar dia punya surface area. Sebab kita memerlukan banyak space. Cara satu daripadanya ialah untuk dia berlipat-lipat dan digulung-gulung, barulah dapat banyak space di dalam otak kita yang sempit tu. Sebab tu kalau accident, dia tak boleh berdarah lama-lama, dibiarkan kat situ, kena tebuk cepat-cepat keluarkan darah tu. Sebab apa? Space dia kecil sangat, sempit, jadi dia menekan nanti boleh bawa maut pula kan. So balik pada cerita buah ni, betul-betul tak? You tengok, betul-betul Tuhan kata kalau kamu makan buah ni, walaupun dia tak tulis mana-mana, tak diberitahu, kita diajar untuk melihat betapa besarnya Allah SWT. Dan beramai saintis, mula-mula saya duk baca-baca tu, dia kata ada juga kajian tulis kebetulan sahaja. Tahu tak kebetulan? Tapi ramai dah menyangkal, modern saintis kata bukan kebetulan. It's not a coincidence. Memang ada sebab musababnya. Dan salah satu sebab musabab, sejak lagi saya cerita, ialah buah-buah. Yalah, dia asal daripada buah juga kan, ada isi. Lepas tu dalam tu ada ni dipanggil biji. It's actually a seed. Dia sebenarnya biji. Okay. Dan biji ini, seed ini sebenarnya memang bagus untuk otak. Jadi kalau kita ambil macam avocado tu bagus untuk uterus punya problem, masalah apa tu wanita kan, masalah ni lah tempat peranakan wanita kan. Kalau mata, dia kata bagus untuk mata.
Kebetulan dalam carrot kan, kalau you potong kan dia ada iris, ada macam cornea semua tu kan, bulat tengah tu macam betul-betul design macam mata kita, you tengok. Kebetulan dalam carrot tu ada apa? Ada vitamin A, ada ni untuk penglihatan kita, good for vision. Dahsyat tak dahsyat? Jadi kita ambil iktibar ni. Jadi sekurang-kurangnya kalau saya cerita lebih kepada otak, memang banyak dah kajian mengatakan walnut adalah one of the best brain food, makanan untuk otak. Okey, so kita galakkan, cuma tak boleh makan hari-hari lah sebab dia mahal. Okey, so tak usah lah kita gaduh kalau tak boleh makan hari-hari kan. Dia punya recommendation ialah 1 genggam sehari. Oi, banyak duit tu kan. So kita ambil segenggam 3 kali seminggu ke sekali seminggu pun cukup lah. Itu pun alhamdulillah. Okey, segenggam tu dia punya average lebih kurang dapat 7 hingga 8 ni, half of this. Maksudnya ni sebiji yang telah dibagi 2 ni kan. Ni dia panggil half. Half ni dapat lebih kurang 10 ataupun 9 ke, dah cukup untuk sehari. You makan berapa? 1 botol ataupun 1 balang. Memang dia lemak, dia sedap kan. Dia sebenarnya boleh makan raw pun, mentah pun boleh. Ada setengah biji bijirin you tak boleh makan raw. Okey, jangan makan raw. Macam buah jering, buah-buah jenis biji-biji yang ni lah, yang you tak pasti tu, lebih baik you masak ataupun goreng ataupun orang panggil apa, panaskan dahulu. Dia kena roasted dahulu. Yang ni kalau over roasted, dia hilang dia punya manfaat. Baik. Alright. Nombor 1 dia sebagai brain food. Kenapa makanan untuk otak? Nombor 1 ialah, selain daripada design yang Tuhan dah bagi signal yang ni memang bagus untuk otak, ikut je dulu. Lepas tu saintis sekarang dah confirm ada 3 bahan utama. Nombor 1 omega 3. Rupanya walnut sama standard dengan lebih kurang macam flaxseed. Pernah dengar flaxseed oil tu, ataupun chia seed kan? Dalam tu pun ada omega 3, dia sama lebih kurang standard dia, tetapi dia antara yang terbaik lah walnut ni. Cuma dia kalah dengan apa? Siapa tahu? Dia kalah dengan sachainchi. Of course lah, sachainchi oil is higher dalam omega 3 punya content dia. Dan dia juga ada omega 6, tetapi bagusnya omega 3 ni terkenal untuk makanan ataupun dia panggil brain food, makanan untuk otak kita lah. Dia bagus untuk otak, untuk jantung, untuk pembuluh darah dan untuk inflamasi. Berarti dia juga boleh mengurangkan masalah amyloid formation. Amyloid ni macam atherosclerosis yang kat jantung semua sangkut-sangkut blok-blok tu kan, yang boleh kena heart attack. Dia juga mengurangkan masalah blok-blok di bahagian otak yang dinamakan amyloid kan, protein yang berkumpul kat otak sampai jadi lupa-lupa kan, kadang-kadang jadi Parkinson semua tu. Dia membantu omega 3 dalam yang dipanggil walnut ni. Juga ada nombor 2 dia panggil melatonin. Kat mana you dengar melatonin selalu? Kak dan abang sekalian, cuba bagi tahu. Kalau you dah belajar lama dengan saya, selalu saya sebut melatonin untuk orang panggil hormon tidur. Betul? Tapi sebenarnya tak semestinya hormon tidur saja. Dalam ni kalau siapa yang makan waktu siang pun insyaAllah boleh. Bila melatonin yang ada dalam walnut ni, dia membantu bukan untuk tidur saja. Orang dah tahu melatonin sekarang ialah very good antioxidant. Berarti dia memulakan kerjanya daripada bukan malam saja, di siang hari pun dia boleh cuba cuci bahan-bahan yang berkarat dalam badan kita, maksudnya yang dah oxidize. Okey, ataupun bagi mereka yang untuk repair semua tu, tak payah tunggu tidur saja. Selalunya the best time is masa tidur, tapi orang dah buat kajian masa siang pun, siapa yang makan biji-biji macam ni, walnut, dia bagus. Melatonin tu adalah pembantu untuk lawan free radical semuanya. Nombor 3, saya kata ada 3 kan. 1 ialah apa tadi? 1 omega 3, nombor 2 melatonin, nombor 3 namanya folate, F-O-L-A-T-E. Folate ni vitamin B lah, terkenal sangat-sangat untuk anti-inflammation dan anti-depression
tahu depression yang sedih-sedih semua tu kan. So tapi sebenarnya folate lebih sering you dengar untuk kanak-kanak yang nama besar ataupun dalam perut ibu lagi, dan orang yang pregnant, hamil, memang kena cukup folate. Jadi ini antara makanan yang digalakkan. Jangan pula you tanya pregnant boleh tak doktor? Ni saya dah jawab. Okey, boleh sangat-sangat. Okey, dan dia disebabkan tinggi dengan polifenol. Polifenol tu maksudnya bahan-bahan zat-zat yang bagus-bagus, nutrien di dalam tumbuh-tumbuhan. Ada nama-nama yang inilah, macam tannin lah, catechin lah, ada lagi lah nama-nama yang saya nak sebut pun berbelit-belit lidah ni. Tetapi yang penting dia menjaga urat saraf juga. Tahu saraf tak? Maksudnya you punya nerve system. Kan otak kita ni banyak dia punya synapse tu. Kalau tak jaga betul, otak kita tak boleh fokus. So habis cerita tentang otak, memang first class. Nombor 2 ialah untuk penjagaan rambut supaya tak cepat gugur. Dia ni dalam ni ada bukan takat apa ni dipanggil omega 3 saja. Dia ada lagi mineral, selenium terutama sekali. You pernah dengar seperti magnesium, manganese, potassium, semua tu dia complete dari segi mineral dan vitamin pun. Cuma dia lebih fokus kepada brain, nombor 1. Nombor 2 yang ada keratin. Keratin ni rambut-rambut ni keratin lah. Tahu tak, protein-protein yang baik-baik tu untuk menjaga rambut, menjaga kulit dan menjaga kuku. Selalunya tiga-tiga ni datang sekali. Ada kaitan dengan glow lah, nak bagi you punya aura tu nampak cun. Okey, yang tanpa make up. Okey, lepas tu menjaga immune system, dia membantu. Tapi dia lebih kalau nak tanya, kalau saya sebut sampai 10 ni pun tak semua ni dia sama kuat. Ada yang dia lebih membantu, ada yang dia membantu tapi tak cukup kuat. Contoh saya kata brain, yes. Kulit, kuku dan rambut, yes. Immune system, yes, tapi tak sekuat habatus sauda yang kita buat tu. Okey, sebab tu kita cari yang the best. Tapi dia walnut ni bagus untuk, lagi sekali ada kaitan dengan otak, iaitu mood. Tahu tak, good mood, kan kita kata let go and feel good semua tu. Macam mana nak feel good tu? Sebab ada hormon juga, dia meningkatkan serotonin. Pernah dengar kan serotonin, happy hormone semua tu, ada kaitan dengan stres semua, dia pun lawan. Seterusnya nombor berapa dah? Nombor 4 kot. Okey, dia menjaga berat badan. Sebab apa? Terkenal siapa yang rajin makan ni segenggam, kalau you tengah lapar-lapar dah tak jadi lapar. Lepas tu minum air pula sikit, cun. You dah, orang kata apa, hilang you punya craving. Kok-kok lah you kempunan nak makan sesuatu, cuma orang bagi kat you satu piring je walnut pun beres. Okay, very orang kata apa, merasakan you tu dah macam dah makan banyak dah, walaupun you cuma ambil segenggam. Dia ada dia punya elemen signal yang bagi kurang rasa lapar, dan appetite, selera you pun tak begitu meninggi. Kalau nak pergi makan tu tak kelang kabut. Okey, tenang. Seterusnya ialah you bila buat exercise ataupun melakukan sebarang aktiviti, you akan banyak tenaga, lebih tenaga. Dan ada kaitan dengan kekuatan tulang pun. Di dalam walnut ni Tuhan bagi dahsyat, sampai kan kalau yang lebih kita nak berjaga-jaga ialah jantung kan. Dia memainkan peranan selain pada otak. Kalau ditanya dari segi organ yang dia mainkan peranan, sebabkan omega 3 tu selalunya apa dulu? Otak dan jantung. Omega 3 itu yang menjadikan apa Sachainchi begitu laju tu, sebab orang memang nak jaga dua ni lah, jantung tu. Okey, sebab ada kaitan dengan proses penuaan pun. Kan tadi ada kaitan dengan awet muda semua tu, tetapi ini semua sekali ada kaitannya dengan anti radangan. Lagi sekali, omega 3 mainkan peranan untuk anti inflammation. Sebab tu nama-nama seperti urolithin, dah mulalah nama tu, L-argitanin, tengok tu. Nak kena baca baru boleh ingat, kalau tidak tak pernah ingat. Semua ni nama-nama untuk polifenol. Polifenol tu nama resmi untuk semua-semua jenis bahan-bahan senyawa atau bahan-bahan hidup, bahan-bahan aktif yang memberi kebaikan.
semacam melawan radangan ataupun melawan kanser sekalipun. Ni ada kaitan dengan 3 kajian ataupun 3 jenis kanser yang paling popular dibuat untuk walnut ni, namanya prostate, nombor 2 breast, nombor 3 colorectal. Jadi siapa yang ada kanser-kanser ni, acap kalinya kita recommend you jangan lupa kepada walnut. Okey. Selain daripada tu, siapa yang ada diabetes dan blood pressure, berita baik, boleh, bukan kata boleh, dia membantu untuk mengawal sedikit sebanyak diabetes dan blood pressure, supaya anda tak berapa risau boleh ke tak boleh makan. Ini antara yang terbaik, walaupun dia tinggi dengan kalori, okey, tapi kalorinya asalnya lebih kepada lemak. Dan lemak tu memang terkenal kan, saya kata apa, untuk orang-orang yang suka buat keto diet dan sebagainya, ni lagi sekali amalan makanan yang boleh dibenarkan, baik, dan digalakkan pun. Okey, kita dah nak habis, sikit lagi cerita, iaitu saya suka patah balik. Ada lagi berkali-kali ditulis tentang brain function. Fungsi otak dipertingkatkan lagi sekarang. Dia lebih kepada kognitif. Kognitif ni pemikiran you, daya fokus you, memory you, lebih kepada intelligence, semua tu. Wow, dahsyat. Dan sampaikan ada satu kajian saya baca ni, speed of thinking is faster. Orang yang makan walnut ni, dia buat kajian after few weeks dengan walnut, dengan yang tak makan walnut, yang ambil walnut tu lebih cepat daya pemikiran dia. Oh, best lah kan. So boleh tak bagi pada anak-anak? Mestilah boleh kan. Alright, daripada dia makan benda-benda merepek kan, fast food dan sebagainya tu, lebih baiklah you tabur, tak payahlah gigit sebiji-sebiji macam ni. Kalau budak kecil kan takut terlekat pula nanti. You boleh kecil-kecilkan dia, tumbuk-tumbukkan dia sikit, nak masuk dalam salad, nak letak tabur dalam dia punya porridge dia ke, ataupun dalam dia punya kadang-kadang atas yogurt yang free from sugar tu bagus. Setengah orang buat apa tu, aiskrim yang organik tu kan, boleh. Yang ada sekarang ni aiskrim yang organik. Organik ni maksudnya tak bergula, tak macam dia orang buat, saya tak tahu. Tapi saya selalu recommend orang ambil ni dengan salad, bubuh ke atas. Kadang-kadang kalau ada hari makan nasi lemak tu, you tabur atas nasi lemak pun no problem. Sedap pula tu. Okay. Satu lagi ialah untuk reproduction. Orang lelaki terutama sekali kena berjinak-jinak dengan walnut ni, sebab dia bagus untuk male fertility, untuk kesuburan lelaki, terutama sekali kalau mereka yang menanya-nanya kalau waktu nak cari, kadang-kadang kan jumpa doktor kalau dah lama tak dapat baby tu, salah satu daripada makanan yang harus digalakkan untuk meningkatkan sperm count, untuk meningkatkan kualiti sperm, ataupun you punya apa tu, panggil dia punya kualiti terutama sekali, mestilah ambil lebih kurang 2 ounce satu hari. 2 ounce ni, 1 ounce lebih kurang, saya kata berapa tadi, antara 8-9 keping macam ni. So ambil lebih kurang berapa, 15 keping ni sehari untuk lelaki. Boleh? Ni 15 ni. Okay. Alright. So kita dah habis. Cuma sekarang kita bagi bonus sikit untuk siapa yang nak meningkatkan you punya bakteria yang baik tu. Ni antara makanan-makanan yang bakteria baik tunggu juga, sebab terkenal dengan pengeluaran butyrate. Butyrate tu ada kaitan dengan fat metabolisme, sebabkan dia juga good oil dalam walnut ni, maka gut health, kesihatan usus kita terutama sekali amatlah orang kata apa, boleh dibantu sangat-sangat. Saya nak tutup dengan mengingatkan orang yang pregnant, tolong jangan lepaskan peluang, sebab ada kaitan dengan folate dengan vitamin B6, dan tak lupa kepada fiber lah. Pasti dia banyak dengan fiber dalam ni. So cukup dulu saudara-saudara sekalian. Ada apa-apa lagi yang boleh kita share? Saya dah kata nanti sekali saya nak cari peluang masa, saya nak cari betul-betul sampel-sampel makanan, dan kita tunjukkan dia punya design tu ada sama tak dengan organ-organ dalam badan kita.
Yang paling saya sonok tadi saya tengok walnut ni sama dengan otak. Nombor 2 saya tengok mata dengan carrot tu. Dan apa ada dalam carrot yang Tuhan bagi tu. Masya Allah. Jadi kalau kita masih lagi was-was lah dengan anugerah Allah ni, macam-macam dia bagi cara kita nak tengok. Ingatkan diri kita supaya kita berbalik kepada, doakan kepada kawan-kawan, kepada masyarakat kita supaya hidup mereka semua dalam kebahagiaan, dunia bahagia, akhirat syurga. Sebab apa? Kita juga menggalakkan diri kita dan semua yang kita kenal, dan kita harap semua pandai let go and feel good. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye. Makan walnut. Okay.